Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidang yang dikasihi, salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan siri-siri sahabat bersama dengan Al-Quran bersama saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya dapatlah kita bersama dalam ruangan ini pada siri yang ke-21. Alhamdulillah, kita berada dalam hari yang ke-25 dah Ramadan, di masa kita i'tikaf di tempat masing-masing di 10 akhir Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terimakan amal kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri rahmat kepada kita. Tak berapa hari lagi Ramadan akan meninggal kita. Alhamdulillah. Pada siri yang lalu kita sudah berbicara tentang membaca Al-Quran dengan taghanni, dengan suara yang merdu. Nah, atau setengah-setengah katanya berlagu. Boleh tak kita belajar Quran, kita baca Quran berlagu? Maka ulama tu baik dua dah pendapat. Atau ulama mari riwayat pada kita katanya ada dua masalah di sini. Masalah pertama, kalaulah kita baca Quran dengan berlagu, dengan berlagu dengan suara merdu, itu disuruh. Sebab tak ada siapa tekan gapo, tidak kena duk turut, tak ada ikut siapa ni. Itu tak ada apa. Dan Nabi SAW dia suruh menghiaskan Al-Quran, mencantikkan Al-Quran. Kita kena janguk Quran dengan suara. Suara di sini suara yang tidak ada, nah, mereka kata ukure, neraca. Nah, yang sakut dengan apa? Sakut dengan tamnong-tamnong yang dibuat oleh orang. Misalnya tak boleh kita kena baca Quran dengan tamnong gotu. Tamnong apa? Tamnong yang dibuat oleh manusia. Lana kita kena baca Quran tu. Dah, tak ada situ. Sebab tamnong dia mari lepas pada Quran dah. Mari baru dalam korun dalam masa Bani Umayyah. Quran tu zaman Nabi lagi. Maka sahabat-sahabat tak ada bergaduh dengan apa, dengan mereka kata dengan tamnong tu tamnong ni, dengan maqam tu maqam ni. Maka itu tak ada apa. Ya, kita belajar, kita baca Quran dengan suara sedap, itu disuruh. Tetapi keadaan yang kedua yang dilarang, hak itulah bang kata haram. Kena baca Quran tam dengan kai tam kiu tam not tang. Seperti nak hok ngaji lagu tu. Orang duk belajar hawak lagu, hawak rong playing tu. Golek ke fok hok Chiao Chan buku luka ni, golek ke fok fok lagu. Fok panat teng lagu tu. Nak lagu ni dibelah. Nak lagu ni di perciwit. Nak lagu ni di luktung. Nak lagu ni di rock, nak lagu ni di rap, apa nama tu?
Lepas tu, gi ambil dengan remote tu dulu. Lepas tu mari duk ambil Quran, duk buat suruh baca turut. Dia turut makam ni mana kita kecek dah sampai kepada kita belasnya kepada orang yang duk dengan Quran 2 je, 3 je, kau duk ulih hak tulah. Duk ulih ayat Quran sepatah dua. Misalnya duk ulih ke apa? Duk ulih wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan misalnya 3 ayat ya. Duk ulih hak tulah 3-4 kali. Duk ulih hak tulah sejeh dua. Sebab tu kata tak boleh lagi ni. Tak boleh di segi mana tu? Tajwid kena dah. Makhraj syarat dah. Tak boleh lagi dengan apa dengan bayati. Peringkat tu bayati, peringkat ni tak boleh lagi dengan nahawan betul ni. Kalaulah kita duk siawela dengan 3 je, 4 je duk ulai 3 ayat ni untuk nak betul dengan note dengan kai kong maqamat tang tu mengata orang lain baca Quran 3 je boleh 5 juz dah, kita baru duduk situ. Suk-suk mengata Quran diturun untuk kita ingat pada Allah. Quran diturun untuk kita tu khurafat pada Allah. Quran diturun untuk kita wasa diri bulu rama dan bertambah iman. Tetapi kalaulah kita duduk lagu tu, tak sedap lagi muak ni. Kenapa kena sedap lagi? Kacau tak boleh lagi. Esak pula. Saham ayat. Duk mood wela dengan saham ayat. Duk habis masa dengan 3 ayat nak ui boleh. Kalau duduk situ tu hanyalah. Bukan tujuan Quran dak tu lah. Dia mengata ngaji boleh tak? Tak salah, tetapi jangan bawa pakai lalai. Orang dengar tu mana kocok hati. Dah pejam mata sepengang pengata sepengang mengata di bulu kamu dia mau baca. Suara dia mau naik tinggi molek, sunnah molek, suara dia mau ni dalam molek, suara dia mau ni toho, suara dia mau ni tajeh, suara dia mau ni tupu, duk gaduh suara. Dengan tabi me takut tak suka dengan Nabi SAW. Sebab itulah risalah kita cut mai kita nak sebar di sini tu nak macam mana Quran tu wisupo dengan Nabi baca. Quran tu wisupo dengan sahabat baca. Quran tu bukan baca seperti pengatar duk patung hadza syi'ri. Tak boleh. Quran tu nak baca macam mana nak khusyuk. Sebab ustaz ayat dah daripada siri yang lalu sama-sama baca, sama-sama sedap. Hak baca qari pun sedap. Nampak tu? Hak baca tilawah pun sedap. Tetapi kenapa sama-sama bayati? Tapi bayati demoning tu buat kita lupa Tuhan. Bayati demoning buat kita ni naik langit. Dengan sebab apa? Kau takut pada Allah kau apa? Dan itu yang mana kita sudah. Kita dengar boleh. Kita dengar sekali lagi insya-Allah dalam siri 20 tu. Hari ni siri 21 kita dengar. Lepas tu kita tengok atau kenapa bila duk berat tamnong doa, duk berat itu doa jadi gimari untuk guru dia kata mau duk baca Quran kedua lagu Umm Kalsum. Lepas tu dia buat misalnya dia duduk jadi Quran ni kena ambil itu Umm Kalsum. Quran ni itu remote Abdul Halim Hafiz. Quran ni itu remote di mana? Bukan tu. Itu bukan Quran. Yang ambil Quran lagu lagi lah nama ambil lagu pio syair pio dia mana buat tamna macam lagi. Di negeri Arab pernah. Bime takut akhir zaman baca Quran bela-bela kita. Baca Quran bela-bela piano. Baca Quran bela-bela violin. Bela-bela sunnah tu baru baca Quran. Nampak tu? Alif Lam Mim. Sunnah dah. Dzalikal kitabu la raiba fi. Genes dah. Bime takut akhir zaman Quran lagi kau tu.
Apa Quran zaman Nabi tu masuk serah dalam hati. Nah, tubik adik. Nah, tubik jerak kepada anggota. Nampak di bombing katanya Quran berjalan. Nabi sebagai Quran yamshi 'alal ardi. Nabi sebagai Quran berjalan atas muka bumi. Sebab itulah Ustaz Nabi kata, "Oh ya, bukan tujuan nak inti orang mengaji maqamat dak li. Nak tanya tu dia mengaji tujuan gapo? Kalau tujuan nak dekat diri dengan Allah, khusyuk dalam hidup, dalam itu tak apa. Kalau kita baca dak habis masa, mut wela kap. Kapkan. Hai, dai tamnong ni. Ayat samton ni tong dai kap tamnong ni. Pasti wela kap kau masyailah, bagi masalah ni. Jadi Quran melalaikan kita. Kita tak say Quran melalaikan kita daripada Tuhan. Mai duk sedap bekul dengar sedap sungguh kok tu kau ni kesian kepada kita. Quran lagu ni Quran apa? Quran nak mari pakoh kepala kita. Nabi kata akhir zaman orang baca Quran tidak lakoh beradu sekadar mana? Hanajiruhum sekadar nak luka ya. Sekadar nak suara sedap ya. Pengesunan dah. Wi gitu ya. Masuk dalam hati dah. Tapi itulah Ustaz ayat dah tahu. Nak cari orang di patik Thai ni, nak hantar tuatan pergi luar negeri, nak witi andap ni payah. Ti andap apa? Ti andap afik payah. Nampak tu? Kawasan kita, mengapa Quran tak ada tajwid. Bro tak ada makhraj ikut tu beradu tak tahu mana. Sebab bawa pula situ. Kawasan lain pula gaduh buku apa? Buku maqamat kena bayati, kena kena rasad, kena go ni. Lepas tu kemari nak hantar tak boleh. Cari tu hantar tak boleh. Ustaz buka semak. Baru ni Ustaz nak hantar lagi di negeri banyak negeri lah. Buka semak. Allahu Akbar. Mari. Baca mudah-mudah, baca tertib lah. Ambil pahling, ambil tangan, kata lingo. Kepek mana? Bukan nak lagu tu. You nak jadi siapa baca Quran wa'wi orang tu, kata dekat diri dengan Allah. You nak menghidupkan. Sampai tu hatta lagi pak hok pekuk lingo pak orang tak say. Apa hok pekuk lingo kita was pak pekuk lingo tu. Kata duk baca 2 ayat, 3 ayat, 5 minit. Mengata duduk ulai nak kena nak betul dengan tamna apa nama tu mengata siawela situ. Ni mengata maksud taran ni kalau lagu tu Ibn Qayyim kata itu tidak ada waris daripada salafus salih. Sahabat tak ada seorang habuk dengan lagu ni. Sebab apa? Benda baru masuk. Tamna apa nama tu masuk di masa mana? Masa Bani Umayyah. Ada orang versi mari di maqamat gotu. Orang Iraq mari maqamat gotu. Orang ni ni maqamul Hijaz ni suara orang dulu. Lepas tu baru tak lakkan. Atau kena baca lagu ni tu lagu. Kau ngaji khorale kau. Hak orang faham makna Quran ke apa nama tu. Dia tak ada kecek mana buku ni. Jaranglah nak kecek. Bila ni mau nak kecek ya kecek boleh. Tetapi dia nak gaduh dengan ni mengata duk habis masa dengan kau ni mengata saya Quran kita tu. Jadi gi guna dengan cara tak kena, tak betul. Betul lah tanya. Kita baca Quran learning tu. Kalau kita baca dengan suara kita tu, kita khawasan dekat dengan Tuhan ke khawasan lupa Tuhan? Kalau khawasan dekat, bismillah. Kalau khawasan jauh tu, kesialah. Dia kesian pada kita saudara dikasihi. Hari ni insya-Allah kita mari sama pula berkenaan dengan neutang jalan ni. Neutang Nabi SAW manhaj. Jalan ni Nabi SAW dalam dia tu mengajar Quran cara Nabi SAW dia tu mengajar Quran dan dia mengaji Quran macam mana dengan Jibril. Lepas tu yang dibawa oleh para sahabat sebagai anak murid Nabi SAW. Pertama, kita ada kata kena apa? Kena ikhlas. Dia hajar sahabat dia tu ikhlas dan iman. Yang kedua, dia hajar suka, kasih. Suka kata ini adalah satu nikmat.
Yang ketiga, Nabi baca Quran dengan itqan, dengan tajwid. Baca itqan, baca dengan betul. Betul huruf, betul kalimah, betul baris. Lepas tu, nahwi fasih. Lepas tu bertajwid. Di mana adanya panjang, dia mat. Nah, seperti mana? Nah, lil fuqara'i misalnya. Nah, lil fuqara'i ia panjang. Sebab ada seorang sahabat yang baca dak Ibnu Mas'ud. Dia kata lil fuqara'il ladzina misalnya. Ibnu Mas'ud kata dak. Maha kata bukan macam ni Rasulullah ajar aku, Rasulullah baca macam mana? Lil fuqara'i ia panjang. Ini mengata Nabi SAW bila siapa tepat mak ya mak. Sebab al-qira'ah sunnatun muttaba'ah. Nah, al-qira'ah sunnatun muttaba'ah. Baca Quran adalah salah sunnah. Satu sunnah yang pasti kita kena ikut lah. Nabi ya bukan karya sendiri dia, bukan ada gamak-gamak sendiri. Sini Nabi nafas pendek weh, Nabi baca panjang dak. Sini Nabi hari ni arum di weh, tak panjang bukan. Panjang di segi panjang kalimah tu lah. Ada mak tak ada mak. Sini Nabi saktah weh buat apa? Kerana Nabi nak batuk bukan. Saktah-saktah tu man ba'athana min marqadina hadha. Ada cara dia tu. Sini Nabi kena muncul mulut. Muncul mulut. Sini Nabi kena baca dah dengan tasheeh. Tasheeh. Sini baca dengan imalah. Kena imalah. Bukan kata Nabi gamak-gamak sorat dak. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Nampak tu? Lepas tu baik mari pula. Nah, 7, 10 qiraah. Nah, ada qiraah kubra, qiraah tu, qiraah ni. Oh, banyak. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Nampak tu? Siratal ladzina an'amta alaihimu misalnya. Mu tu. Maliki. Nampak tu? Kita dengar. Tu panggil tak? Qiraat. Nah, banyak kita dengar qiraat. Pelik-pelik. Kalau kita baca lagu ni, demo lagi apa? Pelik-pelik baca salah. Nah, padahal qiraat qari suku. Qiraat ni waris pada Nabi SAW. Ada taliyah dia, ada apa? Ada sanak dia. Nampak tu? Qari ni tak ada apa, dia tak ada kata ada wahyu pada Nabi atau kena baca dengan cara apa? Cara maqam musega, maqam tu tak ada situ. Tiap-tiap orang tak main mana ustaz ada, tiap-tiap orang tak main Mekah, tak main mana tu, dia ada gaya dia dah. Lepas tu demo harti buku tamno ustaz baca baca gotu ustaz ni baca gotu, ustaz ni baca gotu gitu ya. Makna kata di masa Nabi kalau kita ngaji qiraat ada sanak. Ada panggil ada taliyah dia. Dan setengah hadis taliyah dia. Baca lagu tu, baca demo ngaji dalam ni lah situ. Ditanya Syekh Aiman Suwaid. Ada orang mari nak belajar dengan dia. Dia nak mari mengajar ke apa? Dia dak kena, dia tak apa nampak lah orang ngaji maqamat, ngaji berlagu tu. Tapi orang tu mari kata, "Syekh, saya nak mari ngaji, apa nak mari ngaji qiraat. Saya nak baca Quran dengan qiraat." Qiraat apa? Qiraat 10. Misalnya qiraat 7. Syekh tanya, 7 apa? Mana belajar qiraat tu? Untuk nak baca kok kapung ku nak ditek main ke apa nama tu. Syekh Aiman terklik lah. Kalau duduk taruh tu, klik lah. Mengata jadi sang fitnah ada. Jadi menyebabkan orang itu susah hati begitu baca. Nampak tu? Memang tak salah baca ni. Alaihimu misalnya. Di pelak-pelak. Lepas tu, Syekh, kata kita nak mana? Mau klik mikir, mau nak jawab macam mana tak betul hesap. Dia mau tu klik senyap dah. Mau klik mikir, mau nak jawab mana tak betul hesap. Lepas tu kalau mau boleh royak macam mana, tak apa, mari belajar. Ya nak wis sebab dia ada sanak banyak. Dia tu guru penuh Aiman Suwaid ni.
Dr. Aiman Sued. Orang ada dua doktor. Dah Dr. Umul Qura so Dr. Mesir so. Buku kiraat ni dia cacahan. Dia orang Syria. Tapi tanya temu tujuan mu nak belajar apa? Kiraat tu kiraat ni, kiraat Hamzah. Kiraat Warash. Kiraat Khalaf kiraat Ibnu Jammad. Kiraat tu kiraat ni Kasai, kiraat tu dah ke. Jadi dia mau tunjuk apa tak leh? Sekadar nak diklik di TMA, nak klik baca kat kampung kau tu kau ni. Dia kata bukan media dia. Media dia ni di negeri Sia ni, negeri Taning, negeri Malaysia, negeri apa tu. Bagaimana orang duduk dengan hafaz, belajar biknu. Lepas tu belajar mendalami. Dia boleh khusyuk, boleh faham Quran. Boleh faham isi Quran hak tu yang kita nak. Quran ni bukan turun untuk kita buat selepas sore saja bukan. Betul lah. Aiman Sued dia takut jadi kita masuk dalam gulungan orang mula-mula yang akan dilepar dalam api neraka. Tujuan apa tanya? Untuk belajar hak tu tu. Belajar hak, misalnya belajar hak bahasa luar-luar sikit. Tujuan ke apa? Tujuan nak orang kata aku baca Quran sedap. Tujuan nak orang kata di Kori Ibrahim tu. Ada gibuh nama atik. Misalnya saya bakal lain tapi saya gibuh Ilyas Al-Qari. Tujuan apa? Orang kata saya ni nampak ramai kita gibuh nama Al-Qari. Kalau orang buh tak apa, kita nak buh sendiri Al-Qari. Nak orang kata kita ni Qari. Lepas tu kita nak tak lagu tu. Neraka mula-mula lebih benda. Orang mula-mula awwalu man tusa'aru bihin nar. Orang mula-mula masuk neraka. Orang Qari. Orang baca Quran buat apa? Tu saya tanya dia. Aku mu jadi Qari, mu pandai baca Quran bagaimana tujuan apa? Dak kerana kamu ya Allah, tu tak dak dia mulut nak orang puji, nak apa? Wa qad qila, lepas tu boleh sungguh. Orang puji sungguh. Fasuhiba fa umira fasuhiba ila an-nar. Disuruh heret masuk neraka. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Matalah kata buku Nabi Hajar Ikhlas. Hajar sahabat sosok tu pernah. Baca Quran pula dengan bertajwid, dengan itqan, betul kena. Fak kita ni alhamdulillah agak ni dah tanding kita ni orang yang paling mengata paling menitik berat buku sah tak sah. Bata ke sah. Kalau bata, kalau sah tak sah comel. Nampak tu? Dalam semaya kalau gerak sikit kau ni kau tak sah lah semaya kau tu. Comel dia ngaji dalam comel. Tak lah tapi cuba kecek Al-Quran kata. Membaca Fatihah tu. Sah tak sah? Nak main al-mustaqim. Sah tak sah? Alhamdulillah. Sah tak sah? Ar-Rahmanir Rahim. Sah tak sah? Kecek situ kata. Jangan sah tak sah semaya saja, dalam semaya saja. Dalam baca pun kena kecek kata buku Fatihah. Apa sebab? Dia kena baca 17 kali sehari. La salata tidak menjadi tidak sah semaya seorang kalau tidak baca Fatihah. Kalau baca Fatihah salah, mana tahu kita kena. Betul. Yang keempat insya-Allah hari ini kita dapati sahabat tu di antara tentang dia tu at-tasabuq. Dia berlama-lama dan dia bersungguh-sungguh berusaha bertukuh lumuh dalam belajar Quran dan mengajar Quran. Sampai dia sebar seluruh tu. Alhamdulillah. Di negeri kita ni Quran tersebar lah ni sama-sama dalam bulan Ramadan. Terah balik apa? Balik Facebook tengok dalam bulan Ramadan. Dua barisak besar. Hok duk hidup lah ni. Barisak ke apa? Barisak mengajar Quran. Pakak mengajar Quran alhamdulillah. Betul Quran alhamdulillah. Bukalah Malaysia cara Malaysia. Pakistan cara Pakistan. Negeri kita cara negeri kita. Quran hok mengajar dengan cara baru, cara apa? Cara suluh binapu aku hok mengajar sampai kira ada tekok makhraj. Alhamdulillah. Waktu hok tu barisak besar. Yang kedua barisak jual kasut, jual beg, jual apa sama-sama tawah dua tu. Apa tu? Tengok dia orang tengok lah. Orang jual kasut tu 7,000 8,000.
orang titang. Nah, misalnya buah Quran ni, hak guna-guna dua orang titang sampai kepada 500. Kalau hak sedap-sedap sikit sampai ke 1,000 rupiah. Ya, sampai ke 5,000. Tak ada apalah. Mana-mana. Apa tanya nak tahu? Nah, lah ni mudah ngaji Quran kat rumah kita. Dalam radio, dalam TV, dalam gapo, ada semua. Alhamdulillah. Mengata hidup lah. Jadi sebab kita tengok zaman-zaman sahabat, tapi sahabat ni tak ada lah dah alat moden seperti kita. Nah, lah ni tu. Dulu dia tapi masa dia susah tu dia sungguh dah. Nah, masa dia susah tu dia sungguh dah. Bila tinjau pula kepada negeri Afrika, negeri Mauritania. Nah, negeri Afrika, Mauritania duk bucusuk. Nah. Nampak tu? Fak dia duk ngaji tengah padai. Nah, nak cari pakai kayu, nak duk pakai kayu. Kering. Duk tengah padai. Ngajar tu duk depan. Fak dia duk sila atas pasir. Nah, lepas tu cari batu-batu, hak nipi-nipi. Papai batu, papai kayu, papai gapo nama ikut ada. Kulit-kulit kayu, hok besar-besar, tulis. Nak mengapa Quran? Nak baca Quran, nak belajar Quran. Inilah neutangnya kepak ni itu, mereka itu duk belajar Quran. Nah, bila mereka itu timur Quran daripada Nabi SAW, mereka selalu dah. Dengar hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda dengan bunyinya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Quran. Wa 'allamah, dan mengajar Quran. Selalu dah. Selepas daripada apa? Lepas daripada mereka dengar hadis ni belum mau fak sahabat. Yatasabaquna sigharan wa kibaran. Belum mau hak kecil, hak besar, hak tua, hak muda, hak tinah, yang atas pakak belum mau pergi ngajar. Ngaji, hak ngajar. Jadi mahallai. Banyak bilik. Jadi Madinah sebagai mahallai. Guru, hak pandai dah jadi guru. Hak tak pandai lagi semak jadi anak murid. Allahu Akbar. Dan mereka kata, ini adalah satu amanah yang Rasulullah SAW sangat penuh di kawasan Madinah, di kawasan sejak Nabi itu penuh dengan halaqah Quran. Mereka itu duduk belajar Quran. Belajar daripada demo tu, belajar daripada demo ni. Setengah-setengah bawa panas-panas sikit Nabi hantar dah. Muaz mungkin di Yaman. Amr mungkin di situ. Demo ni mungkin di Abu Dhar mungkin di situ. Abu Ubaidah mungkin di sini. Nampak tu hatta Abdullah bin Mas'ud mungkin di Iraq. Hatta lu dah ngaji cak Mahawidyalai Nabi SAW. Bo pandai bagaimana Nabi hatta lagi lu dah ni hijau kita. Nampak tu jemaah tabligh kita ya hijau Nabi ni. Ya hijau mengin gi ngajar. Gi tubik. Gi keluar. Nampak tu sambil keluar tu kita nak uya kemah lagi. Barulah cukup 100%. Di mana tu dia tu belajar sepengah budak-budak duk ngaji taklim. Ngaji kitab, ngaji gapo, duk ngaji comel alhamdulillah ngaji. Duk ngaji bangan Sahih Bukhari, duk ngaji Aunul Ma'bud, duk ngaji syarah. Sunan Abi Daud, Tuhfatul Ahwazi, duk ngaji boy pahaya gapo ya gi. Ya gi ke kampung, ya gi po, ya gi bayar, ya gi gapo. Apa tu kerja Nabi. Tu hok gi kok sejak. Nampak tu pergi ke kampung. Hak ngaji mahallai pula. Klik mari. Ngajar kat sekolah. Ngajar kat mahallai. Ceramah di pada-pada. Ceramah di bina-bina. Memang itu semua tu kerja-kerja Nabi. So, siapa? Hak biasa tak lagi pula. Lah ni tak lagi dah kita. Apa? Moga dia masuk duduk rumah. Tak ada apa. Ada jalan lain. Lah ni Alhamdulillah banyak. Halaqah saja. Halaqah tahun ni. Bangata surah Al-Ankabut surah Al-Ankabut. Pakai wak halaqah sijik tu, halaqah rumah ni tok guru tu, ustaz tu, babo ni. Pelajar-pelajar hak duk di negeri luar, hak duk di Mesir, duk di Madinah, duk di Mekah, duk di Jordan, duk di mana dia pakak buat. Ternyata semua tu hidupnya Al-Quran. Walaupun tak ada nampak orang depan.
Nah, tapi sebar masuk ke dalam rumah. Dalam gapo itu mengata di sini tu kita nampak berniakat lagu ni berniakat sahabat dah. Berniakat sahabat dah. Dah sebab apa? Sebab masa tu masa Madinah tu dia panggil untuk sebar Quran suka tu. La ilaha illallah. Dia pakak nak kebaikan berlaku ni. Orang mengaji pun nak kebaikan. Orang mengajar pun nak kebaikan. Khairukum man ta'allama al-Quran. Orang yang paling baik di kalangan kamu orang belajar Quran. Lepas tu orang reti dah apa? Mengajar Quran. La khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Satu hadis yang kita dengar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uhshudu ghadan fa inni sa'aqra'u 'alaikum thulutsal Qur'an." Hendaklah kamu, wahai Abu Hurairah, hendaklah kamu hipung orang esok. Hipung orang di besok hari. Nabi royak pada sahabat. Mahsyuru esda, hipunglah orang. Kau hai ruam tua. Kau hai ruam tua pun ni. Buat apa? Fa inni sa'aqra'u 'alaikum thulutsal Qur'an. Karena saya nak baca ke atas kamu 1/3 pada Al-Quran. Nung suan sam kong Al-Quran. Quran ni 30 juzuk. 10 kali, mana kata 10 juzuk 3 kali, ada 30 juzuk. Nabi nak baca esok, Nabi kata, fa kita hipung orang esok. Saya nak baca 10 juzuk. Fa hasyada man hasyada. Maka marilah orang khabar siapa berita pakat mari berhipung di masjid Nabi. Atau dah hadapan umur Nabi. Ya masjid hak nak dinas masjid dengan dinas Nabi tu lah ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu baik. Daripada rumah dia Rasulullah baca Qul huwallahu ahad. Dia baca Qul huwallahu ahad. Sudah Pak, Nabi klik masuk rumah dia. Maka patut orang hak mari dengar tu bertanyalah. Faqala ba'duna li ba'din inni ura hadha khabarun jaa'a minas sama'. Fadhaka alladhi adkhalahu. Nampak tu? Aku rasa ini adalah salah satu berita pada langit ni. Nabi mari royak tu. Nabi royak. Nabi baca Qul huwallahu ahad. Sudah tu Nabi masuk. Sahabat kata, biasa ni supaya Nabi dapat wahyu ni. Nampak tu? Dengan sebab itulah Nabi masuk kelik mula. Supaya Nabi boleh wahyu pun, Nabi mari ayat sahabat. Lepas tu sudah apa Nabi masuk kelik. Tak ada tamu sikit abut daripada fikir dia lah. Bila dia masuk rumah dia tu, bawa sahabat kata, kali ada berita pada langit ni. Ada satu berita pada langit. Untuk nak apa? Untuk nak satu wahyu turun ke satu ayat ke apa? Doktor Nabi tu baik. Fa kharaja Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni qultu lakum sa'aqra'u 'alaikum thulutsal Qur'an ala innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Nabi tu berkata, sungguhnya aku berkata kepada kamu kemarin bahwasanya aku nak baca ke atas kamu 1/3 dengan suan sam kong Al-Quran. Maksudnya saya nak baca 10 juz ke atas kamu. Maka ala innaha, sungguhnya suratul Ikhlas itu sama dengan 10 juz. Masya Allah. Sama dengan neng suan sam kong Al-Quran. 1/3 daripada Al-Quran. Jadi inilah syahid dia tu. Ialah sahabat tu suka mari berhimpun. Mari nak belajar. Ikut Nabi royak Al-Quran, mari nak belajar. Nabi pun mari royak, mari baca surah Ikhlas. Lepas tu masuk kelik. Ni gambaran kata sahabat tu dia bersungguh. Tinggal kerja-kerja mari nak mengaji walaupun satu ayat
Dah, ala ke satu surah pendek-pendek qul huwallahu ahad. Fa kita ingat-ingat semua tu. Nah. Nampak tu? Jadi kalaulah kita baca 3 kali, kita baca suratul Ikhlas 1 kali boleh 10 juz. Pahala dia tu. Nah, kita baca 2 kali boleh 20 juz. Kita baca 3 kali cukup sebuah Quran. Hebat sungguh suratul Ikhlas. Itulah lepas maya jangan lupa lah. Wirid-wirid kita tu di antara sebelum daripada kita nak kata subhanallah. Nah. Apa? 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, 34 kali. Kita yang lupa baca suratul Ikhlas 3 kali. Seolah kita baca Quran sebuah. Satu khotai. Masya-Allah, masya-Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Daripada Anas radhiyallahu anhu, ni nak ayat gambar kesungguhan sahabat dalam dia nak belajar Quran ni. Nah. Daripada Anas radhiyallahu anhu dia berkata, aqbala Abu Talhah yawman, datanya Abu Talhah satu hari, fa idan Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yuqri'u ashabas suffah. Nampak tu? Datanya Abu Talhah satu hari dan dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, duduk berdiri. Yuqri'u ashabas suffah, duduk mengajar. Nah, ahli suffah. Ahli suffah ni sahabat-sahabat yang fakir, yang miskin, yang duduk tupai duduk di kaki 5 masjid Nabi SAW. Nabi dah ajar Quran fak dia. Duduk berdiri dah ajar. Abu Talhah dia nampak kata apa? Nampak ala batnihi fasilun min hajarin yuqimu bihi sulbahu min al-ju'i. Bila Nabi duduk mengajar, Abu Talhah nampak di perut Nabi tu Nabi ikat batu. Nabi ambil batu, batu sama-sama dengan apa? Batu panjang-panjang sama-sama dengan tangi ni. Mari dia ikat di perut dia, ikat di perut depan. Diikat di perut ni. Ambil batu tok sepang kita ni. Tungai perut dah. Kita duk tungai dengan batu tungai orang sekok perut kan. Kita ambil batu kita tungai apa? Itu be angin, imam dawa, imam dia ketuk ke apa tu. Kata Nabi punya dia ambil batu yang mari ikat di perut dia. Mari ikat di perut dia nak batu tekan perut dia. Jangan duk kocok sangat apa. Kerana Nabi SAW sangat lapar. Allahu Akbar. Anas dia cerita kata satu ketika Abu Talhah dia datang, maka dia nampak Nabi nak mengajar ashabus suffah. Dan ahli suffah tu. Dan di perut dia tu ada batu. Nabi ikat batu di perut dia. Tak seri perut kocok gelepar atau gerok atau perut tu duk bunyi suara ke apa tu. Allahu Akbar. Hadis ni dikeluarkan oleh Abu Naim dalam Al-Hilyah. Dan ini menunjukkan bahawasanya bersungguhnya Nabi SAW bila-bila lapar ni. Lapar pun tak kira. Tubik kau dulu. Makan kau dulu. Aku nak mengajar dulu. Aku nak mengajar dulu. Usaha Nabi SAW dia tu mengajar sahabat dia. Walaupun dia tu duduk dalam keadaan lapar. Sepakai kena ambil batu ikat di perut dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ni mengata sungguhnya orang ngajar. Dan sungguhnya orang ngaji. Ini mengata neutang yang keempat. Sungguh. Di antaranya lagi pula. Gambaran yang diriwayat oleh Muslim Ibn Uqbah Ibn Amir radhiyallahu anhu qala. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi as-suffah. فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Hadis ini dikeluarkan oleh rawahu Muslim. Lagi. Jadi Rasulullah tanya, ayyukum yuhibbu an yaghdu kulla yawmin ila Buthan aw ila al-Aqiq fayati minhu binaqatayn kumawaini.
Kaumawaini atau kumawain. Dah. Kauma. Dah. Kaumawaini fi ghairi ithmin wala qati'ati rahimin. Faqulna ya Rasulullah nuhibbu dhalika. Qala afala yaghdu ahadukum ila al-masjid faya'lama aw yaqra'a ayatain min kitabillahi azza wa jalla khairun lahum min naqataini وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل رواه مسلم لا إله إلا الله الله أكبر. Diriwayat oleh Muslim Ibnu Uqbah Ibnu Amir radhiyallahu anhu, satu ketika Nabi SAW keluar pada rumah dia, mari menghadap kami di As-Suffah. Kami duduk di kaki lima masjid. Pakak duduk nak duduk dalam masjid je bukan umur dia. Dah. Nak tidur, nak gapo, nak buat kecekam tuan-tuan ni tepi masjid lah kaki lima tu. Nah, dalam masjid tu pak semaya, pak gapo, nak buat buah, nak buat setengah. Dah, duk setengah umur sendiri apa tak boleh lah masjid. Dah, sebab itu ada masjid ni ada. Maka bila Nabi SAW keluar kepada kami, Nabi kata, siapakah di kalangan kamu yang suka pergi kepada satu tempat nama dia Buthan, atau kepada satu caruk nama dia Al-Aqiq. Caruk lah, kering caruk ni. Nah, rupiah hujan tu air banyak lah. Nampak tu? Nabi kata, siapa yang suka pada tiap-tiap hari, pada tiap-tiap hari dia pergi kepada Buthan atau Al-Aqiq, maka dia pergi di sana, dia pergi unta. Dia boleh unta yang kaumawain, unta yang sangat besar dan gemuk. Sedangkan dia tu tidak ada dosa, tidak melakukan dosa dan tidak melakukan putus silaturahim. Mana kata, siapa dengan bahasa kita ni, siapa tidak nak pada unta, siapa tak nak kita pergi situ, pergi di Buthan dengan Al-Aqiq, pergi unta. Dia boleh unta 2 ekor. Unta gemuk, unta besar. Tapi syarat yang kamu ada dosa lah. Kalau ada dosa tak boleh. Kalau memputus rahim tak boleh. Siapa tak nak lagu tu? Jadi hari-hari boleh pergi unta 2 ekor, 2 ekor, 2 ekor, 2 ekor. Unta besar-besar pula tu. Unta gemuk-gemuk pula tu. Kita lah ada orang tanya, nak ilmu kita nak anak lah ni. Apa? Dia kita pegang, dia gerbang kita boleh jual. Boleh sembelih misalnya. Apa ni? Nabi tanya sahabat, siapa tu yang ingin suka nak pergi di Buthan dengan Al-Aqiq, pergi ambil unta nak hari 2 ekor, 2 ekor. Sahabat jawab kata, ya Rasulullah, nuhibbu dhalika. Ya Rasulullah, kami nak lagu tu. Semua kami nak belaka ni, muka harta, muka dapat unta. Pakak nak belaka lah. Rasulullah yang kata, nak kata hak lebih molek pada tu lagi. Ada lagi hak lebih molek pada unta tu. Apa dia? Tidakkah seorang kamu pergi kepada masjid, maka dia pergi belajar, 2 ayat ke, pergi baca 2 ayat ke, ya'lam atau dia pergi belajar cara baca. Misalnya ada tu guru duk ngajar sijil, kita pergi, Pak Ustaz, saya nak baca 2 ayat, cuba ajar sikit baca macam mana. Misalnya wan najmi idza hawa, kita pun wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, kita pun ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kalau ada yang ngajar Quran di masjid, afala yaghdu, tidakkah seorang kamu tu pergi pada masjid, pergi belajar 2 ayat atau pergi baca 2 ayat, daripada kitab Allah, khairul lahum min naqatain, lebih baik daripada 2 ekor unta lagi. Nabi semangat tu. Ada sahih riwayat Muslim. Mana tu? Tidakkah ada di kalangan kita orang nak pergi baca Quran di masjid, belajar 2 ayat lah parah, lebih baik pada 2 ekor unta. Saat ni Nabi tawar dia tak nak pergi, nak hari nak pergi unta 2 ekor, 2 ekor
di Buthan dengan di mana? Di Wadil Aqiq. Sahabat tu, kami suka belaka. Nabi kata, hak lebih molek pada tu lagi. Ada. Apa? Pergilah kamu dalam masjid, pergi pada masjid untuk belajar 2 ayat, untuk baca 2 ayat. Lebih baik daripada naqataini, lebih baik pada apa? Pada 2 unta lagi. 2 ayat ya ustaz. Ya. Wa thalathun, kalau kita baca, kita belajar 3 ayat, lebih baik pada 3 ekor unta lagi. Wa arba'un, dan kalau kita baca 4 ayat dengan tok guru, kita pergi belajar 4 ayat. Nampak tu? Lebih baik daripada 4 ekor unta lagi. Dan ikutlah bilangnya, dan ikut bilangnya. Nah, ayat tu lah. Turut dah. Kita baca 5 ekor, 55 ayat, 5 ekor. Pasal kata, Fafak kita kalau pergi sejid, bukan 2 ayat serak. Fafak kita duduk ngaji di masjid tu, bukan 2 ayat serak. Nampak tu? Yang noi, setengah muka ni apa? Semuka 15 baris. Bolehlah. Kalaulah surah pendek-pendek, surah pendek-pendek 30 ayat. Nampak tu? Setengah surah juzuk Qadar ni. Atau kalau surah panjang-panjang, bolehlah 3 ayat, 4 ayat. Boleh 4 ekor unta kita tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tujuan Nabi SAW tidak lain tidak bukan. Yahuthu, dia tu menggalakkan ahli suffah untuk membelajar Quran. Dengan cara mana Nabi ajar tu? Dengan cara memberi galak ke. Pian nak utar reka. Situ. Nah, ni Quran baca 2 ayat lebih baik pada utar reka lagi. Tujuan apa? Tujuan pada kita duduk saja tak boleh gapo, baik kita bacalah 2 ayat. Dia duduk sejid dah. Bacalah 2 ayat, boleh kaya 2 ekor unta. Masya-Allah. Nampak tu? Tapi Rasulullah SAW dia guna nak nampak. Nak nampak. Buku pahala-pahala ni kita tak ada nampak mana, tapi Nabi banding. Siapa nak utar ekor? Siapa nak sedekah? Sekep. Nanti Tuhan akan mendaben. Pengata. Daben bahasa Inggeris dah. Tuhan tu akan apa? Akan mengganda. Menganda mana tu? Jadi berganda lah. Berganda tu Tuhan akan sipir skop kita tu sama besar dengan bukit Uhud esok. Tujuan Nabi dah akad sama besar dengan bukit Uhud. Sama besar dengan unta, sama banyak dengan harga ni. Tujuan Nabi nak tarik. Dan tarik siapa tu? Nak tarik. Fak kita tu untuk mari kita belajar Quran. Mari kita belajar Quran, mari kita kalau pandai dah mengajar Quran. Pas saya ustaz saya orang ada pengata ada itipun sikit, ada pengata ada kekuasaan sikit, tak ada apa. Buatlah walaupun kita jadi tok nebel, tok oboto, tok dah nayuk oboto ke apa tu, buat catkan dah. Di kampung saya nak buat ngajar Quran. Saya nak panggil tok guru, saya nak gaji orang ngajar. Lepas tu kita nak bagi hadiah pada orang ngaji. Dia boleh pahala lah tu. Ni mana kata boleh pahala semua. Tok suan tu boleh pahala semua. Walaupun dia nayuk, walaupun dia di tok nebel dia apa, tapi dia dengan sebab tok nebel ni lah. Dengan sebab tok email panggil orang ngajar Quran ni lah. Boleh pahala apa dah. Ni mana kata lebih pada utar orang ngaji 2 ayat. Boleh semua tu. Orang jucat boleh, orang ngaji pun boleh, orang ngajar pun boleh. Pakai boleh 2 ekor utar. Kalau 2 ayat saya rasanya bukan 2 ayat kita ngaji. Yang noi kita ngaji 10 ayat. 10 ekor utar nak hari. Tak lewat nak hari, nak minggu. Betul bang kata kelebihan dia tu. Dan Nabi SAW dia ni dia suka nak menggalakkan umat dia tu untuk belajar Al-Quran. Ini tentang Nabi SAW. Lagi pula satu hadis lagi yang diriwayat oleh At-Tabarani daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ishtaraitu muqsama bani fulan فربحت فيه كذا وكذا
قال ألا أنبئك بما هو أكثر منه ربحا قال وهل يوجد قال رجل تعلم 10 آيات فذهب الرجل فتعلم 10 آيات فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tabarani dan taklid oleh Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid. Dia kata warijaluhu rijalus sahih. Hadis ni. Makna apa sini? Seorang daripada sahabat Nabi SAW, hadis ini diriwayat oleh Abi Umaymah, bahawa seseorang lelaki datang kepada Nabi SAW, dia kata, "Ya Rasulullah, saya beli bahagia, muqsam ni bahagia. Seweneng kong fulan, saya pergi beli seher ke, pergi beli hun ke, ikutlah. Artinya, dia pergi beli gie hak dia menu, lepas tu dia nego, farabihtu kada wa kada. Maka aku dapat kamrai sekian. Jadi aku beli barang tu, bahagia tu, suan hak tu, hun hak demo tu, lepas saya pergi nego mula kapan saya boleh labo sor 2 3 ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Mu nak dengar tak aku nak ayat hak lebih molek pada tu lagi. Hak lebih banyak pada kamu boleh tak dia lagi. Dah, yang lebih banyak lagi pada apa yang kamu dapat tadi. Dapat labo tadi lebih banyak pada tu lagi. Nak tak?" Sahabat tu tanya, "Dah, wahal yujad? Ada ke? Ada lagi. Hak pasal nego lebih sedap pada ni lagi, lebih banyak labo pada ni lagi." Nabi kata, "Rajulun ta'allama 10 ayat." Orang yang pergi belajar, seorang lelaki yang pergi belajar 10 ayat. Maka seorang lelaki tu selalu dah. Dia pergi belajar 10 ayat, maka dia datang kepada Nabi SAW. Ni Nabi SAW dia menggalak supaya kita mari kita belajar Quran. Mari kita belajar Quran. Nampak tu? Kalau gitu, saya gialah bagi kita ni sebagai orang tua pada anak, pemimpin kepada orang nurut, tok imam pada makmum, tok nabi pada anak ayat. Kita nak buat macam mana? Kita kena curah tenaga kita. Curahkan tenaga kita, gunakan kekuatan kita dalam kita nak belajar Quran. Kita kesian kepada ayah-ayah yang anak tak pandai baca Quran, tapi dia tu duk bayar go ngaji fisik. Ngaji fisik khanisah, ngaji fisik witiasa, ngaji dah fisik go ni, tapi Quran tak pandai baca. Nak tanya kata yang nak turun Quran, yang nak turun kubur dengan gapo? Anak kita tu nak turun kubur dengan gapo kalau kita tak ada tunte dengan apa dengan dengan baca Quran tu. Kalau dia pergi khanisah, pergi kemi gapo, tapi Quran dia sedap lah gilah tu khos sedap lagi. Habis dia kalau dia pergi ngaji semata-mata ngaji bahasa, ngaji gapo Quran tak boleh baca ni, mak puak akan ditanya. Tu email bersama. Anak ayat nak makmum di kampung tak nak baca Quran tak gapo. Bukan dia kerja aku kata nak kebaikan nak ditanya apa. Nampak tu? Tuai sekolah pun sama. Nampak tu? Kalaulah anak murid kita ni den di segi tu, den di segi ni Quran tak boleh baca. Tanggungjawab dia tu tanya. Ada sekolah kita Islamiyah, diniyah. Kok ni diniyah agama, Islamiyah agama, tarbiyah lagi, didik ke. Tapi baca Quran tak boleh tu. Kita ni Nabi nak kata gapo kita ni. Duk berat go lain, duk gapo boleh. Quran nak berat tak boleh. Kita ustaz hai kokit kata Nabi nak ngaku tak kata umat dia. Kalau kita duk berat go lain. Nampak tu? Sahabat dia Nabi tak ada ajar go lain, dia dak ajar Quran ni je. Lepas tu kalau pandai go lain tak ada gapo belajar. Nabi ajar, Nabi suruh dia, suruh Zaid bin Thabit pergi belajar bahasa ke apa? Bahasa luar, bahasa asing. Tujuan nak tahu gapo isi. Nampak tu? Ni mana tu? Tak ada gapo nak belajar tapi we ada nunggu. Ni anak-anak kita pandai berlaku, ikut tanya. Kerek molek berlaku, banyak tengok kerek Quran. Mana tu anak ku Quran ni? Quran ni hak lain boleh pak Quran ni boleh 1.2. Misalnya, tu kena percaranah lah.
Lagi pula kita dapati daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda padaku, ya Aba Dzar, la an taghduwa fatu'allima ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalli 100 rak'ah. La ilaha illallah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam kitab dalam bab fadlu man ta'allama al-Quran. Wa hasanahu al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib. Rasulullah dia berkata pada Abi Dzar, ya Aba Dzar, hey Aba Dzar, lebih baik kamu ni pergi belajar Quran satu ayat daripada kitabullah, lebih baik daripada kamu semaya 100 rakaat. Musmaya 100 rakaat, 100 rakaat. Musmaya 100 rakaat dengan mengi belajar satu ayat, lebih baik mengi belajar satu ayat daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Al-Quran, lebih baik daripada musmaya 100 rakaat. Hebatnya dah mengaji Quran ni. Lagi pula daripada an Abil Qamra radhiyallahu anhu qala, kunna fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hilaqan natahaddatsu idh kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'd hujrihi fanadhara ila al-hilaq thumma jalasa ila ashabil Quran faqala bihadha al-majlis umirtu. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Mandah dan Ibnu Abdul Bar fil Isti'ab wa awrad al-Hafidh Ibn Hajar ala al-Isabah. Daripada Abil Qamra radhiyallahu anhu, sahabat haja ni, iaitu kami berada dalam masjid Nabi. Kami berada dalam masjid Nabi dalam rupa halaqah-halaqah duk tangwung. Semua kita lah ni lah. Kalau kita masuk kedai kopi, wong demo tu, hak ni wong burung, hak ni wong utah, hak ni wong gapo lagi? Wong adalah macam-macam lah. Hak ni wong naneme, hak ni wong fok necang nakak umuh, wong di kedai kopi. Tapi masjid Nabi ni, Abil Qamra dia kata kami duduk dalam masjid Nabi, kami duduk mengaji, kami duduk apa tu? Kami duduk tangwung dah, maksud duduk buat halaqah. Halaqah ke apa dah lah. Ni halaqah, situ halaqah pakak duduk halaqah. Duduk dia Nabi tu baik mari daripada bilik-bilik dah, daripada rumah dia lah. Bilik isteri dia mana-mana tak apalah, artinya dia tu baik masuk naik masjid. Nabi tengok wong tu. Nabi tengok halaqah tu. Nabi tengok halaqah ni. Nabi duduk pada halaqah orang duk baca Quran. Mana kata ada halaqah duk kecek golaim boleh hadis. Ada salah satu wong duk kecek semua kita duduk dalam masjid misalnya. 2 3 4 orang stupuk. Ini saya duk kecek harga apa? Saya duk kecek nane. Demo ni duk kecek cara umur. Demo ni cara duk kecek cara nak pergi anak. Demo ni duk kecek nak makan gapo tagi misalnya. Demo ni duk halaqah Quran. Nabi tengok dalam masjid dia banyak halaqah. Nabi giduk tempat gapo? Tempat orang duk halaqah ngajar Quran, duk ngaji Quran. Nabi giduk situ. Nabi kata faqala bihadha al-majlis umirtu. Maka Nabi kata majlis sebagai inilah, majlis semacam inilah, halaqah semacam inilah aku disuruh duduk. Masya-Allah. Masya-Allah ni mak kata padahal boleh Nabi nak pergi buah dengan dia monong boleh. Nabi kecek gelain ke apa nama dengan dia monong boleh, tapi Nabi pilih hak Quran. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni mak kata hebatnya Nabi SAW. Di antaranya lagi daripada hadis apa tu? Hadis Malik ibn al-Huwairith. Yang mana dia telah cerita, dia kata ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababatun mutaqaribuna fa aqamna indahu 20 laylatan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman raqiqa fa dhanna anna ishtaqna ahlana فسألنا عمن تركنا من أهلنا
فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. Hadis ni dikeluarkan oleh Muslim. Allah sedaknya hadis ni dah. Dia kata apa? Daripada Malik bin Al-Huwairith, dia berkata, kami datang mari mengaji dengan Nabi SAW. Ngaji pondok lah. Pergi ngaji dengan Nabi. Umur jauh lah. Dia kata, kami datang kepada Nabi SAW. Masa tu wa nahnu syababatan mutaqaribun. Masa tu kami kata muda lah, adiwairun. Muda-muda fak dia. Umur dekat tula. Kalau 18, 20, bakat dekat mana tu umur sama berlaku lah. Maka mereka duduk di masjid Nabi, duduk pergi belajar dengan Nabi selama 20 malam. Ngaji jisip wan ni kita tak apalah, kita ngaji kalah berpetai kelek jumpa dengan mama, dengan baba, dengan kalau ada bini, dengan retina. Dengan anak. Sahabat ni. Hidup 20 malam duk ngaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling meta, paling rahmat pada orang. Kesiablah, raqiqan, orang mudah, orang hati lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni mengata di antara satu cara kita duduk dalam siksasat ni, dalam tarbiyah ni boleh kita ambil. Ni satu sifat Nabi. Yang ngajar yang kita tengok kat adik orang. Tanya budak, "Rena ni puas dah ke?" Misalnya. Nampak budak, nampak dia tengok je misalnya ngaji lama doa sama-sama ruat ni. Dia tengok je. Nampak budak tu duduk tak kena lah apa nasib pada mana ni. Nampak budak tu duduk nguak misalnya kita ni mana tu. Kita kena kelih kadek yang nak mengajar, saya nak halau, nak suak, sedek kahwin tak agak orang ni. Tapi bang kata oleh kerana bang kata ngaji mahalai ni kadang-kadang tak betul kena ngaji walak bang kata kau semua ruat ada juga. Sebenarnya saya ngajar satu ketika saya ngajar ambil di buku ni ngajar. Ni pagi. Saya sudah buku apa buku 8.20. Nampak tu. Lepas tu bola 8.10 minit budak start. Chan ada ngajar pula ni buku ada ngaji pula ni buku 8 pula. Jadi kenapa kena buai lah. Kenapa kena beradu lah apa. Hunga pula budak ni ngaji di tik lain pula. Lepas tu jumpa dengan saya pula lepas zuhur pula. Tak ada makan nasi pula. Allah tu sore tu pucak. Lepas tu kita nak kena ni makan le bilik. Makan le bilik bawa mari ke buku ikulah artinya. Ayah juga dah kita orang nak mengajar ni tak ada apalah kita pram tapi orang mengaji ni tak orok. Mana tak buk dia pasal belaga jarwa ni. Dia tak sama kita ngaji mahalai setengah mahalai dia. Pengata yang mengaji dululah masa kita ngaji ambil di buku 7 sekat buku 12 tu apa ngaji sumo supo belaka buku 1 sekat buku 1 mana tu sudah ngaji lah buku 1 tak ada dah siapa subuh esok pula mula ngaji malam pula ni ndak pakai buku 9 malam ada ngaji dengan benda belaga apa sebab dia belaga bab apa kan maka sahabat tu dia duduk dengan Nabi 20 hari Rasulullah tu nampak kami tu fadhanna Rasulullah duk pahal kata kami ni dia suka kata kami nampak duk ingat rumah lah weh nampak kami ni duk ingat rumah ni nampak tu istaqna semangat duk rindu kita bal kita pamen bang kata duk ingat kat mak dan ayah ni. Lepas tu Rasulullah tanya fasa'alana amman tarakna min ahlina. Rasulullah tanya, "Fak kita ada ingat pia tik? Ada dah. Tinggal pia tik rumah." Ni ayat saya tinggal mak duk sore, hak ni ayah duk sore, hak ni mak dengan ayah, saya tinggal adik halus duk sore, saya adalah. Fa akhbarna kami ayat. Kalau gitu
Rasulullah terpadai. Rasulullah pun ayat kata irji'u ila ahlikum. Kalau gitu kamu keliklah pada rumah kamu. Fa aqimu fihi, maka duduklah bersama dengan mereka. Wa allimuhum, dan ajar acah atau mengaji aku raji sipuan ni mu klik mengajarlah. Nah, kita ni sunnah ni. Sunnah kita ngaji klik ngajar. Sebab kita pergi obrom ngaji hari ni kita klik royak. Nah, masa dulu kita ngaji kelas 9 10 ke apa nama tu. Baru kita klik mak hari ni. Nah, amo ngaji buku tu mak. Ngaji buku poso hari ni. Ngaji Kifatul Akhyar misalnya. Buku fiqh. Wisya fiqh. Lepas tu dia kata tak boleh mak dah. Itu mana mazhab Syafi'i mak ni. Lebih kecek dengan mak dia weh. Mak hadis ahkam mak. Tak boleh mak dah kita itu dah. Mak itu ira hauga tak boleh mak dah kita ambil bagi orang tak hafal misalnya kau tu kau ni. Mantap klik royak, klik ngajar. Atau kita ngaji Quran dengan Nabi klik pak main nak ngaji ni. Hak tu Rasulullah ajarku. Bah orang dulu buat atau dah tahu ada anak dia klik, bini dia klik atau laki dia klik. Nah, adik dia klik. Mai ngaji dengan Nabi ni, nak dengar silap tamu. Jangan tidur lagi, duduk ngajar aku dulu. Masa pakai nok gitu mu hari dulu. Nah. Mana Nabi kata mu klik, lepas tu duduk dek nok. Lepas tu mu klik ngajar, mu suruh, wa muruhum suruh. Suruh buat go tu, suruh buat go ni, suruh buat taat pada Allah, suruh semaya, suruh apa. Mu kafai ngaji dengan Nabi kan? Fa idza hadratis salah ni Nabi hajar. Bila sampai waktu semaya, falyu'adzin lakum ahadukum. Kena ada salah seorang daripada kamu tu baik. Boleh hadi demo ni duduk satu kampung. Tu kampung ni umur dekat-dekat misalnya. Lepas tu pergi ngaji di sejak Nabi di Madinah. Bawa klik kampung Nabi kata, beberapa waktu ada seorang baik. Ada seorang baik. Lepas tu semaya dia mau pergi ikutlah sejak ada masa dulu. Baik, seorang baik tu imam kita duduk dalam kita sendiri, kita baik atau suruh dia baik. Lepas tu wal ya ummakum akbarukum. Dan hendaklah orang tua, orang yang paling tua di kalangan kamu yang ada takmir. Ni mana kata ulama dia mari tak dah. Orang mula-mula berhak jadi takmir orang tua. Orang umur banyak. Apa ustaz kalau sok umur banyak tapi dia tak ana ajar Quran? Afqahum. Orang alim, orang yang reti hukum hakam. Nampak tu? Lepas tu kalau tak ada budak umur 7 tahun pandai baca Quran ke pandai mahaya jadi tak ada apalah. Dalam hadis lain tu mana kata ini mana kata cara tertib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan yang kita royak sakut dengan apakah syahidnya? Nabi suruh klik ngajar. Mengaji dengan aku, maka kamu klik mari apa? Mari ngajar pula. Masya-Allah, masya-Allah. Ya, saudara dikasihi. Itulah yang kita boleh beri pada hari ini. Masa kita pun lebih. Masa kita sebenarnya sampai pada 6-10 minit ni, 6-18-20 ni. Dan apa insya-Allah hari ini ada dua soalan juga. Siapa jawab boleh, insya-Allah kita akan bagi azkar nabawiyah insya-Allah. Dua buah. Pertama kali soalan mudah-mudah ya, soalan mula-mula. Apakah surah yang apabila kita baca baca sekali pahala boleh sama kita baca 10 juzuk atau 1/3 pada Quran. Minta tulis di sini. Tulis surah gapo? Surah nak tulis nama surah lah. Yang ni tulis surah Izajaah. Tak ada surah Izajaah. Misalnya tulis nama surah. Surah manakah yang bila kita baca sekali boleh 10 juzuk. Satu. Yang kedua pula. Saudara dikasih. Nabi wayak pada siapa? Nabi wayak pada sahabat mana? Katanya belajar satu ayat lebih baik daripada semaya 100 rakaat. Wayak nama sahabat ya. Sahabat mana? Boh nama. Ya ustaz. Boh lah sahabat Abu Hurairah ke Annah ke ikutlah misalnya. Hak kita wayak saat ni jadi dua soalan. Soalan yang mula-mula iaitu surah apakah yang apabila kita baca boleh 10 juzuk. Nang suan sam Al-Quran. Yang kedua pula, sahabat manakah yang Nabi kata
Kalau mau belajar satu ayat lebih baik daripada kamu semaya satu rakaat. Itulah soalan hari ini, insya-Allah. Insya-Allah kita boleh jumpa lagi dalam siri akan datang. Tidak ada salah, saya minta banyak-banyak. Benar dan betul itu hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri ruangan kita dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.